Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam channel Mak hari ini. Sedikit sama dicecah, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki, barulah barakah. So Mak bersiaran dari luar, dari kampung Mak sendiri. So Mak mengharapkan you all YouTuber yang berada di luar sana sentiasa sehat, dapat melakukan aktiviti seperti biasa di musim-musim pandemik ini. So hari ini Mak akan bercerita tentang peranan musim-musim pandemik ini, apa yang perlu kita lakukan bagi untuk melangsungkan kehidupan kita, iaitu meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Inilah hasil yang anda dapat saksikan. Sayur yang ditanam, yang diberi nama vertigasi ini, ditanam dalam polybag. Apa yang saudara dapat saksikan, ini adalah sebahagiannya sayur bayam, ya, sayur bayam. Kemudian kita ada juga kencur di sebelah sana, ada juga sawi Jepun yang dikatakan sawi Jepun. So ini kita boleh bergeraklah ke sini. Kalau kita lihat keistimewaan kalau kita duduk di kampung ni di musim-musim pandemik ni, kita sentiasa nak berbudi pada tanah. Inilah hasilnya. Ini adalah daun saduri. Daun yang kita buat daun sop, yang orang kata, kita buat sop. Ni ada daun sop. Ini pun telah subur nampaknya. Yang istimewanya tidak menggunakan tanah. Dia menggunakan 100% sabut kelapa. Boleh kita tunjukkan di bahagian sini, ni 100% adalah sabut kelapa. Dan kita sentiasa meletakkan satu sistem kaedah yang diberi nama vertigasi ni. Ini dia gunakan air nanti akan masuk melalui salur pipe ini yang disediakan ni. Dia cocok ke sini. So kita tak perlulah nak bersusah payah nak menyiram, nak membongkok-bongkok siram. So benda tu dah get ready. So kita lihat, ini adalah kucai. Ni adalah kucai. Ini ada sedikit bahagiannya adalah daun bawang, ya, daun bawang. Kita tengok tanahnya memang 100% adalah sabut kelapa. Sabut kelapa ni sebenarnya memang sangat baik dan potensi dia cukup bagus untuk dijadikan satu tanaman yang sebegini rupalah. Di hujung sebelah sana pun terdapat juga ada sedikit terung lah. Terung pun telah dipanen. Kita tengok, kita bolehlah bergerak. Tetapi yang istimewa Mak tengok ni, Mak tertarik dengan bayam dia. Bayam dia cukup istimewa. Dan begitu subur sama sekali bayam dia. Bayam ni baik untuk orang kata, kita kalau makan bayam selalu ni pun memang baguslah untuk kekuatan tulang kita. Kita tengok Popeye pun dia makan bayam kan. Popeye the Sailor Man tutut. Dia pun makan bayam. Okey, kita bergerak. Ni kita tengok kesuburan dia memang sangat bagus. Kita tengok. Dia tak ada rumput. Bila sabut ni dia tak ada rumput. Tengok. 100% sabut kelapa. Istimewa, gemuk, cantik. Baru saya dipahamkan Cik Turiman Bapak Emi, Cik Turiman ditanam dalam tempoh sebulan. Inilah keluar hasilnya. Nampak? Dia menggunakan kaedah vertigasi ni. Ni digunakan salur pipe air keluar, cocok je. Dia begini sebenarnya. Ni alat ni dia cocok je ke sini. So dia akan mengeluarkan lah. Dia cocok kat sini, air sentiasa mengalir lah. Dia adalah ubat-ubat dia. Kita tengok. Okey, mari kita bergerak ke depan. Di bahagian sini memang istimewa. Mak tengok, ini adalah rumah pam. Ni ada bendir sedikit. Ni dia yang kita tengok, yang digunakan lah kaedahnya. Agak kita kena bermodal sedikit lah. Air tiasa ada dalam ni adalah ubat-ubat yang diproses untuk menyalurkan kepada tanaman tadi. Yang ini yang Mak cakap, ini telah disediakan untuk ditanam ke benda lain. Nampak asal ni sabut kelapa. Sabut kelapa. Lama-lama nanti dia akan hitam, dia jadi bentuk macam tanah terus lah. Ini adalah merupakan daripada yang diusahakan oleh Cik Turiman. Turiman dari kampung Mak sendiri. Seorang yang gigih, yang berusaha untuk membuat benda ni bersungguh-sungguh sehingga ia menjadi. Okey, kita jumpa selepas ini. Okey, bertemu kembali. Sekiri Mak ke tapak yang sebelah. Tapak sebelah ni dia lebih kepada penanaman kobis. Ini penanaman kobis. Benda ni pun dah diambil. Banyak hasil-hasil yang dikeluar di orang-orang kampung. Ini adalah bunga kobis. Juga sama proses dia menggunakan kaedah sabut kelapa. Ni bunga kobis.
Ni dia bunga kobis. Terung. Di sebelah sana tu ada sedikit cili. Cili. Tapi kita tengok kelopak kobis. Kalau ada yang bunga kobis. Ni yang kita nampak ni adalah bunga kobis. Bunga kobis terlampau banyak. Kita cari yang kobisnya. Di manakah? Kalau ada, kita tunjuk. Okey, ni semua kobis. Cuba. Ni bunga kobis. Kita nak yang macam bola bulat tu. Okey, sebentar. Kita bergerak ke depan. Dia beri bahagian hadapan ini. Di bahagian hadapan. Kaedah ini sama juga. Digunakan seperti yang mak tunjuk yang first tadi. Yang mula-mula. Okey. Ini dia. Ni. Menjadi Walaupun dia taklah sama tahap macam Cameron Highland, tetapi dia cantik. Dia boleh dimakan. Kaedah ni sama. Menggunakan sabut kelapa dan vertigasi ni yang digunakan ni lah. Yang anda dapat saksikan ini adalah untuk serangga. Dia letakkan plastik kuning, kemudian dilapikkan ada macam gam di bahagian atas. So, bila malam, kumbang-kumbang ni akan melekat di kawasan ini. Kawasan yang inilah seperti yang mak tunjukkan. Semua anda saksikan, nampak tu? Okey, ada. So, itu adalah salah satu kaedah dan petua untuk mengelakkan serangan serangga. Okey, ini adalah kobisnya. Begitu cantik. Nampak? Tu. Nampak? Kita boleh kopakkan lah. Nampak? Begitu cantik kobis. Kita dah boleh makan dah. Di musim-musim pandemik ni, kita boleh dah dapat hasil dan kita boleh makan. Ini yang telah diusahakan oleh orang kampung mak. Begitu gigih nampaknya. Itu adalah sebahagiannya antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Okey, walaupun kita akan bergerak satu tempat lagi untuk tunjukkan bonsai kelapa. Jumpa selepas ini. Okey, bertemu kembali. Segmen yang terakhir, Mai nak tunjukkan ini adalah sebahagiannya bonsai kelapa yang menjadi viral, yang menjadi kegilaan bagi mereka yang gemar untuk menghias halaman ataupun di dalam rumah. Ini dia. Istimewanya bonsai kelapa ni, cantik kan? Bonsai kelapa berkilat punya tempurung. Yang ini kalau mak tunjukkan, ini adalah proses dia untuk mengeluarkan akar yang dibalutkan dengan kain, bagi untuk memastikan bahawa sentiasa mempunyai kelembapan di bahagian atas. Okey, mak tarik ini akar dia. Setelah akar ini keluar sepanjang berapa meter ni, okey, barulah dia akan pindahkan ke dalam pasu untuk dijadikan hiasan terus. Ini dia. Cantik kan? Dan mak dipahamkan dia jual ini mengikut saiz besar kecil. Kita tengok kalau macam ni, dia pun cantik juga. Nampak dia tertenggik di bahagian atas. Batu ni adalah sebagai untuk penahan. Sebab akar dia, buah ni, dia punya tempurung ni tergantung. So, dia letakkan batu ni agar buah ni tidak akan bergolek lah. Okey, istimewanya bonsai kelapa ni, kalau kita tengok macam ni, cantik sangat. Nampak berkilat. Ini memang dia kilatkan lah bahagian atas ni untuk nampak dia menarik lah kalau kita buat hiasan di dalam rumah. So, harga yang ditawarkan ni bergantung kepada saiz. Mak tak pasti harga berapa, tapi bolehlah nanti DM mak dalam YouTube berapa harganya. Kurang-kurang mau ada 100 lebih, 80 ke. Nanti yang berminat boleh menghubungi ataupun hantar di bahagian caption komen mak. Banyak ada berapa puluh ni. Cantik. Kamera boleh fokus di bahagian belakang. Walaupun mak tak nampak muka, tak ada masalah. Teruskan. Ini nampak. Yang ini juga istimewa. Kita tengok mak nak angkat berat. Boleh tunjuk ni. Tu. Akar dia begitu panjang. Cantik. Yang istimewanya menengok sentiasa penuh kesegaran. Dia jaga, memang betul-betul dijaga untuk bisnes ni. Tengok. Ini dah dihias dalam pasu. Nampak menarik. Dipanggil bonsai kelapa. Dipanggil bonsai kelapa. Saya harga ni macam mana kira? RM75. RM7. Oh, bermula dengan angka RM75. 75 ditawarkan hinggalah ke atas lah. Bergantung kepada saiz. Bagi mereka yang berminat, jangan tunggu lagi. Boleh
DM dekat mak punya ni. Tapi ini berada di Kampung Parit Haji Anwar, Batu 16, Harita Muar, Johor Darul Takzim ya. Bagi mereka yang di luar-luar kawasan, kenalah tunggu habis musim-musim PKP. Sebab yang di luar mungkin ada yang berminat, tapi bagi masyarakat kampung boleh datang, boleh ambil terus, bayar dan jalan. Cantik. Yang di luar kawasan kena tunggu, nak boleh booking ya. Sungguh menarik. Ni kita tunjukkan. Kalau dia tinggi macam ni, dia boleh berdiri, tapi kita kena alaskan something. Sama ada batu ke, botol ke, bagi nak menahan yang ni. Yang kilat ni sapu apa cik? Yang berkilat ni. Daripada start RM 75 hingga sampai 200. Okey, daripada start RM RM75 hingga ke 200 hingga 250. Tapi kalau mahal pun patut. Mak tengok pun nak jaga, nak buat, bukan orang semua boleh buat benda ni Ini penuh dengan ketelitian dan kesungguhan. Kalau tak boleh nak menjadi kalau kau nak buat. Apa kau nak sayang duit? Kalau kau tak sayang duit, kau beli. Kalau kau sayang duit, aku tak boleh nak cakap. Kau beli. Aku pun berminat, tapi aku belum beli. Mak pun beli. Tapi cantik. Yang mak tertarik ni, dia kilat ni, apa yang disapu? Bernes. Oh, ini adalah bernes. Dia kilat cantik nampak. Lawa kan? Cameraman, lawa? Nampak cantik kan? Ya Allah. Yang berminat, boleh DM terus. Ramai kawan-kawan mak minat, tapi dia orang tak nak datang. Sebab musim-musim pandemik, kau nak beli ni harga RM75, tiba-tiba ada Roblox, kau kena saman, bayar dah beratus, beribu, dek. Jadi kau kena stop dulu. Kau tempah dulu booking, harap-harap kita doa semua pandemik ni akan berakhir ya. Mak pun dah lama tak bekerja, semua BDR. Okey, nampaknya itu sajalah konten mak yang dapat mak paparkan, kita kongsi bersama. Semoga kita berjumpa lagi. Dah tonton, bolehlah like dan subscribe. Jangan lupa viralkan, share sebanyak mana yang boleh untuk memastikan mak terus berada dalam YouTuber yang berjaya. Sebelum berpisah, sambutlah salam manis, salam hormat dari mak dan juga kameraman yang bersungguh-sungguh untuk mengambil video mak hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di next content. Dengan itu, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Mak nak terangkan sedikit lah. Ini adalah baja untuk penanaman bonsai kelapa tadi ni. Ini adalah bogat ni adalah bawang putih baja dia. 2 biji bawang putih adalah bersama dengan 1 liter air. Untuk apa? Ini adalah untuk hilangkan hama ataupun kumbang-kumbang yang ada di bahagian yang orang kata yang putih-putih benah tadi tu. Kita boleh spray di bahagian atas dia. Dan ini adalah baja Ajinomoto. Ajinomoto yang kita makan tu adalah digunakan bersamaan berapa, 1 sudu tadi besar tu dengan 1 liter air. Ini adalah untuk ni baja akar dan juga digunakan garam. Ni garam dia. Garam dia juga sama. Kalau kita tengok dekat laut tu, kat pantai kan masin. Jadi garam dia gunakan untuk baja ni dan juga untuk akar, penggalak akar. Ini yang istimewa. Mak pun terperanjat juga. Dia orang gunakan baja yang sangat murah yang ada di pasaran mudah. Garam yang saudara nampak ini. Okey, ya inilah Ajinomoto. Ajinomoto yang orang kata kalau kita makan banyak pun bahaya. Tetapi dia boleh gunakan untuk jadikan baja. Istimewanya 2 kaedah ni, ada 3. Ada 3 ni. Ini adalah bawang putih, ini baja haji dan ini adalah garam. Jadi garam tadi mak dah terangkan, baja haji ni untuk sembuh kat bahagian tanah dan juga akar. Yang garam sama juga proses mak cakap. Sebab tu kita tengok kalau kelapa ni terhanyut kat pantai dia boleh hidup. Sebab apa? Dia ada air masin. Bawang putih ni bawang putih istimewa untuk buang hama, kutu dan kulat-kulat apa yang ada kat pokok ni. Ini adalah 3 baja yang digunakan. Istimewa. Sangat menarik. Okey, mak akan tambah. Kenapa benda ni mahal? Satu, penjagaan dia sangat rapi, rumit. Kat pasu ni dah berapa ringgit. Kemudian batu ni yang saudara nampak ni pun semua harganya tinggi di pasaran. So kalau dijual pun mahal, memang memadai. Macam yang you nampak ni. Okey, itu sajalah. Nampaknya selesai sudah. Okey.